orang yang ada azam yang tinggi, contoh paling dekat dengan kita, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Boleh nak cerita Imam Syafi'i? Boleh. Tapi cerita tu semua dah famous. Saya cerita yang jarang-jarang orang dengar lah. Macam mana azam kuat sangat Sultan Muhammad Al-Fatih? Apa Sultan Muhammad Al-Fatih buat yang menggambarkan azam dia kuat sangat nak buka kota Konstantinopel? Dah berjaya pun. Macam mana dia buat dah tentera-tentera dia? Begini, tengok elok-elok. Tengok elok-elok. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi sallallahu sallam alaihi. Suatu hari ada budak, dia kata ke ayah dia, "Ayah, saya tak mau pergi masjid." Dia kata ke ayah dia, "Ayah, saya tak mau pergi masjid." Ayah dia tanya dia, "Berapa? Tak mau pergi masjid? Awak tak mau pergi masjid?" Dia kata, "Main masjid buat apa? Saya main masjid nak jadi orang bagus. Tapi bila saya main masjid, saya tengok sana ada orang lena, sana ada orang main handphone, sana ada orang menyembang, sini ada orang buang masa, ada yang duk buat benda tak senonoh, menyembang, mengata dekat orang semua dalam masjid. Baik saya tak payah pergi masjid, saya duduk rumah pun saya boleh jadi baik." Kata anak tu kepada bapa dia. Bapa dia katalah ke anak dia, benda tu tak betul lah, masjid kena main. Jadi bapa dia kata dekat anak dia, dia kata, "Wahai anakku, baik, betul kalau kamu tak mau pergi masjid, malam ni sembahyang Aisyah, bawa cawan ni. Cawan yang ayah tuang bagi penuh ayak ni, bawa pergi masjid. Kalau ayak ni tak tumpah, kamu pergi, ayak tak tumpah, balik rumah ayak tak tumpah, letak balik dekat atas meja, esok subuh tak payah pergi masjid dah." Ayah dia kata macam tu kat dia. Anak dia kata senang. Anak dia kata boleh. Anak dia bawa, pegang cawan ni, jalan keluar rumah, pegang, jalan pelan-pelan, mesti sampai punya. Jalan sampai dia letak di semayang sunat dekat belakang. Dia angkat balik cawan ni, dia jalan, dia letak dekat soft depan. Dia semayang, Allahu Akbar. Habis dia semayang, dia pegang balik cawan ni, dia nak balik dah ni, nak semayang sunat balik dah. Tak boleh bagi tumpah sikit tak boleh. Pergi belakang tepi tu, dia letak cawan ni, dia semayang sunat ba'diyah pula. Habis ba'diyah, dia pegang betul-betul cawan ni, dia jalan elok-elok, pelan-pelan balik sampai rumah. Lambatlah dia sampai rumah, jaga tak bagi tumpah. Esok tak payah pergi semayang subuh dah, balik semayang kat rumah. Sampai dia bagi salam, "Assalamualaikum." Dia bagi salam, "Waalaikumsalam." Ayah dia jawab. Ayah dia balik awal dah, dia baru nak sampai. Dia sampai, ayah dia kata, "Kamu sudah pulang?" Dia kata, "Saya sudah pulang." Ayah dia kata, "Kalau macam tu, ayah nak tanya soalan." Dia kata, "Ayah nak tanya apa?" Ayah dia kata, "Nak tanya satu soalan." Anak dia kata, "Saya dah tahu dah. Ayah nak tanya tumpah ke dak ayak ni. Saya nak bagi tahu, ayak ni tak tumpah." Oh, dia cakap macam tu ke ayah dia. Ayah dia kata, Bukan nak tanya tu." Lepas tu dia tanya ke ayah dia, "Habis nak tanya apa?" Ayah dia kata, "Tadi masa pergi masjid, berapa ramai orang yang tidur di masjid?" Ayah dia tanya dia. Kan tadi dia kata dia tak mau pergi masjid pasal sini orang tidur, sini orang main game. Ayah dia tanyalah, tadi pergi masjid sembahyang Aisyah tadi, berapa ramai orang yang tidur? Dia jawab. Dia kata, "Alamak, tak dan tengoklah ayah." Dia kata macam tu. Ayah dia kata, "Habis tu berapa ramai yang menyembang?" "Tak dan tengoklah ayah." "Berapa ramai yang menghimpun?" "Tak dan tengoklah ayah." Ayah dia kata, "Berapa ramai yang menyembang, buang masa?" "Tak dan tengoklah ayah." Ayah dia kata, "Kenapa tak dan tengok?"
Dia kata ni saya kalau mata saya tengok tempat lain, saya jalan tumpahlah air ni. Maka ayah dia kata, itulah yang aku nak ajak kamu wahai anak aku. Kalau kamu main masjid, sibuk menjaga diri kamu. Main masjid, tahu nak duduk buat apa. Nak sembahyang sunat, nak zikir banyak. Kamu takkan sempat tengok salah orang lain. Ni pelajar tahfiz kena dengar benda ni. Kita hafal Quran, tahu-tahu kita yang kuat mengumpat. Kacau. Saya berani kata. Sebab saya orang katalah macam mana pun, Wahabi ke siapa ke kata, saya sikit tak boleh. Betul Ustaz lah, Tok Imam? Saya tak boleh. Sebab tu saya berani cerita ni. Kalau kita main masjid sibuk perbaik diri kita, kita takkan sempat tengok, oh dia ni masalah, dia ni masalah. Sama macam kita masuk belajar juga. Kalau kita masuk tahfiz, kita masuk sebab kita nak perbaik diri kita. Aku nak hafal Quran, aku nak jadi lagi bagus. Aku kalau semalam aku hafal satu muka surat, hari ni aku nak hafal 2 muka surat. Kalau minggu lepas aku hafal 1 makro', hari ni aku nak hafal 2 makro'. Kalau kita sibuk buat macam tu, kita tak ada nak sempat tengok, dia ni tak pandai, dia ni bodoh, dia ni tak buat, dia ni pun tak hafal, ni pun kita tak dan tengok. Pasal apa? Kita sibuk jaga diri kita macam mana ayat ni tadi jaga. Sama juga. Ambil ayat yang sama juga. Kalau kita sibuk masuk tahun baru, kita sibuk diri kita untuk fikir macam mana nak perbetul diri aku jadi bagus. Kita masuk tahun baru, kita takkan sempat nak mengata dekat artis ke, nak mengata dekat ustaz lain ke, nak mengata takkan sempat. Pasal apa? Tak lagi 10 hari dia lagi. Dah nak masuk Muharram. Zulhijjah punya amalan tak ada buat. Muharram pula perancangan tak dan buat. Bila nak khatam Quran, berapa juzuk nak mengulang sehari tak dan buat. Tak dan tulis apa pun. Masih sempat lagi untuk mengata ke orang. Nampak? Jadi kalau kita mai dalam keadaan sibuk perbaik diri kita, sama macam majlis hari ni. Kalau kita mai hari ni, kita sibuk duduk dengar untuk nak perbaik. Tak mana aku boleh dapat ilmu. InsyaAllah kita tak akan sempat untuk nak tengok benda-benda yang tak elok. Kawan ni tak betul ke? Ini tak kena ke? Jaga cerita ni. Hari ni saya akan ada banyak cerita. Saya akan cerita kat semua. Hari ni boleh ambil pengajaran banyak. Baik. Azam. Dalam Quran azam tak banyak. Dalam Quran zakat. Jangan kata solat. Solat banyak. Zakat saja dalam Quran ada 32 kali. Zakat. Kalimah zakah, zai, kaf, waw. Dalam Quran ada 52 kali. Tapi yang membawa maksud kata terbitan zakat, zai, kaf, waw, ta marbutah, zakat. Zakat 32 kali. Yatim, anak yatim. Dalam Quran ada 23 kali. Yatim dalam Quran. Mungkin ada anak yatim di sini apa saya tak tahulah, minta maaf lah, tapi saya sebut ya. Yatim, yatiman itu dalam Quran yatim ada 23 kali. Azam dalam Quran ada 8-9 kali sahaja. Tak banyak. Tak banyak. Dan semua azam yang ada dalam Al-Quran merujuk kepada maksud keinginan yang bersungguh-sungguh. Contoh ayat dia, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila kamu dah betul-betul bersungguh-sungguh nak dah buat sesuatu, nak saja tu sekali kita cerita, dia nak macam mana, dia bukan boleh nak saja. Dia ada benar nak kena cerita, tapi keinginan nak sangat-sangat tu, nak tu ada. InsyaAllah kamu tawakal, kamu pasti akan dapat. Jangan takut. Tu dia punya cerita dia. Baik. Sekarang kita faham. Azam, dia mesti keinginan yang tinggi. Ada keazaman yang tinggi. Nak, saya nak yang ni. Saya nak buat macam ni. Contoh. Ni contoh saja. Contoh.
Dia tak termasuk dalam senarai yang kita kata tadi. Allah mengaku mereka ni paling terror, berazam, azam mereka power. Kita tak masuk yang tu lagi. Ni contoh dulu orang yang ada azam kuat. Paling mudah. Ni paling mudah. Simple lah, simple. Sultan Muhammad Al-Fatih. Ni simple. Simple lah ya. Alang-alang kata Turki Osman ni apa kita ambil saudara. Sultan Muhammad Al-Fatih nak membuka kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih kena menyediakan tentera yang paling hebat. Sebab tengok elok-elok. Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih, ayah beliau Sultan Murad. Sultan Murad pun dah serang nak buka kota Konstantinopel. Ayah dia pun tira. Ayah dia pun macam mana boleh lahir Sultan Muhammad Al-Fatih kalau ayah dia lembik? Ayah dia pun power. Tok Wan dia pun power. Sebelum tu ada para sahabat lagi dalam tentera-tentera sebelum tu yang berperang untuk nak buka kota Konstantinopel. Sahabat Nabi bang. Kurang-kurang Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, maqam dia ada di Istanbul. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari nak habaq kata terror tak terror dia, unta Nabi berjalan masa hijrah nanti ni, peristiwa hijrah nanti, unta dia berjalan sampai di Madinah, orang semua kata, wahai Rasulullah singgah rumah saya, Rasulullah singgah rumah saya. Nabi kata, unta saya pun ada ilham Allah bagi dia pilih rumah mana dia nak berhenti. Unta tu berhenti mana? Rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardah. Power. Nabi duduk rumah dia beliau suruh Nabi duduk bawah. Beliau suruh Nabi duduk di atas, beliau duduk di bawah. Sebab nak memuliakan Nabi. Tapi susah. Maka Nabi nak jumpa orang nanti nak kena lintah naik susah. Tukar. Nabi duduk bawah, beliau duduk atas. Beliau duduk atas, suatu hari rumah orang Arab ni dia buat daripada tanah ya. Dia buat daripada tanah, kepai, bubuh sikit adalah ramuan-ramuan itu jadi lantai, jadi ini dia ambil pelepah tamar, dia letak lagu tu, dia penyek dengan apa tanah liat bagi jadi elok lagu tu. Lama-lama dia kerah, bolehlah berjalan atas dia. Buat lagu tu. Kalau siapa nak pergi tengok rumah lama, pergi daripada Madinah nak pergi ke peperangan Badar. Ada satu kawasan dia panggil Huzaini. Tang situ ada perkampungan lama. Lama. Boleh tengok pintu dia sekerat dia, kecil je. Rumah dia kecil-kecil je sebab nak bagi tak mau terlalu panas. Tak mau bagi dia ada dia punya cara struktur dia. Boleh pergi tengok. Bila jadi tanah lagu tu, suatu hari dia duduk kat tingkat atas, terlanggar bekas air jatuh dekat atas lantai. Nanti dia serap turun kat bawah menitik kat Nabi. Dia ambil baju di selendang dia pedap atas tu. Basahlah selendang dia, tak baik kena kat Nabi. Malam tu dia tidur kesejukan, tak ada selimut. Tu. Macam tu punya sahabatnya terror macam tu. Dalam semua peperangan dia join. Pergi buka kota Konstantinopel pun tim tu masih tak berjaya. Sultan Muhammad Al-Fatih dia kena ada betul-betul keinginan yang tinggi baru dia boleh buat. Itulah dia bagi kat tentera dia. Tak sama macam kita. Kita ustaz panggil qiyamul lail pun jalan lembik ke tu. Okey, malam ni ada qiyamul lail. Wahai kita hafal Quran. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Semua apa surah Sajadah. Ini jangan lupa lah, saat lagi kita nak ada buat majlis korban, kita ada sembelih lembu lah apa semua, tolonglah bahagi daging. Hang api aku tak mau tolong. Kita hafal Quran kata siapa tolong orang bergui. Hadis kita hafal khairun nas anfa'uhum linnas.
Dia bukan macam kita. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia kata apa? Wahai tentera, malam ni kita ada strategi. Tengah malam orang tidur, kita akan angkat kapal, naik atas bukit. Abang, kapal bukan kecil ya. Bukan Lego. Ni kapal perahu besar ni. Bahtera. Dalam bahtera tu, meriam besar-besar tu. Meriam tu sat lagi, depa letak dia punya sumbu dia tu bakar tu, kedum tu, dia pi tu, pum, pecah, dinding pecah. Takkan meriam besar tu. Bukan macam dekat Formosa hak kecil ke tu. Ni meriam atas perahu. Kalau meriam tu panjang lagu tu, besar lagu tu, perahu besar mana? Besar. Sultan Muhammad Al-Fatih bagi arahan dia kat tentera dia. Tunggu, malam ni kita ada strategi. Apa? Kita akan angkat kapal kita bukan sebiji, 10 biji. Kita angkat naik bukit. Orang lain lena. Lampu lilin padam. Bagi gelap. Orang lena. Depa tu dia angkat kapal. Pum, pum. Naik bukit. Bukan jalan lagu tu. Jalan lagu ni. Naik. Pum, 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 pum. Esok pagi, orang-orang di Konstantinopel tu, esok pagi, bangun-bangun, tu dia penuh perahu dalam Lion Horn punya laut tu, ada dah standby. Suruh menyerah tak mau, bum, tembak. Berapa jam? Tengah malam, esok subuh, 5-6 jam aja settle angkat kapal. Bagi kita mampu. Suruh buang sampah pun tak mau. Itu azam kuat. Baik. Ni cerita aja Ustaz, tak masuk tajuk ni, tak cerita lagi azam yang Allah puji. Yang Allah puji depa ni lagi dahsyat. Hak ni lain. Ni Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Hak yang cerita yang saya nak cerita ni dalam Quran. Lagi power. Hak ni hadis. Hadis pun dah power macam ni. Nabi kata apa? Sebaik-baik tentera yang akan buka kota Konstantinopel, pemimpin yang akan buka kota Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin. Tentera yang ada bersama dengan beliau adalah sebaik-baik tentera. So maknanya apa? Sampai kepada zaman kita, tak akan ada tentera yang lebih baik daripada Sultan Muhammad Al-Fatih punya. Tak akan ada ketua yang lebih baik melainkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pasal itu kita kena cerita ikut mereka. Mereka ada zikir, ada selawat, ada tarikat. Mereka lah yang paling betul. Nabi kata sebaik-baik. Mana ada daripada kita? Macam mana kita nak buat sesuatu yang di sebalik yang lebih baik? Tak ada tuan, mana boleh. Ni hafal Quran. Nak jadi sebaik-baik pelajar hafal Quran, kena ada zikir, kena ada ni. Sebab apa? Tu je contoh yang ada. Tengok. Bila berjaya buka kota Konstantinopel, ni tengok cerita dia. Yang kata azam, azam dia tak boleh main biasa-biasa. Azam dia bukan boleh kira, insya-Allah semua yang menghafal Al-Quran, kalau semayang 5 waktu cukup, insya-Allah khatam dia. Tak boleh. Betul Ustaz Imam? Itu bukan azam. Semayang 5 waktu, acik-acik belakang semayang 5 waktu. Pakcik-pakcik belakang semayang 5 waktu. Ni, dengar ni. Tentera terbaik ni macam mana dia punya ukurannya? Ni. Bila berjaya buka kota Konstantinopel, dia dapat gereja yang paling besar ketika tu. Nama gereja itu adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia. Gereja itu besar. Jadi bila dah dapat, mesti kena ada imam. Siapa nak jadi imam? Maka dah berjaya dah sorak dah Allahu Akbar semua. Sultan Muhammad Al-Fatih panggil semua. Penuh tentera di sini.
Ini masa ni saja abang. Sultan Muhammad Al-Fatih punya apa istilah dia? Izzah, dia punya power dia. Semua orang yang ada dekat situ dan negara-negara keliling punya takut dengan dia. Masa ni tahu umur dia berapa? 21. 21. Umur dia. Sultan Muhammad Al-Fatih yang dia buka, dia panggil tentera dia masa tu. Satu riwayat kata 100,000, satu riwayat kata 150,000, satu riwayat kata ada 200,000. Tak apalah, kita ambil tengah-tengah 150,000. Bayangkan tentera dia saja 150,000. Bila dia berjaya saja, semua negara lain bila kata siapa nak jumpa, Muhammad II. Dia Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu sebab dia buka kota Konstantinopel. Nama dia Muhammad saja. So Muhammad II sebab Tok Wan dia ada nama Muhammad. So siapa nak jumpa? Muhammad II. Ui, orang takut. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih yang semua orang takut dengan dia takut nak jumpa dengan ustaz dia. Itu ciri-ciri pertama orang yang berjaya. Orang yang hormat guru dia. Tak hormat guru, tak ada. Sembang ni cek. Pakcik dah hidup 40 tahun. Pakcik jumpa semua orang yang biasa duk buat perangai tak hormat guru. Tak ada seorang pun yang pakcik jumpa berjaya. Tu je pakcik abang. Walaupun kita rasa kita pandai daripada guru kita. Mungkin suara kita lagi sedap daripada guru kita. Kita rasa. Itu ujian kita. Allah nak tengok hang tara mana. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia conquer dunia masa tu. Tapi dengan ustaz dia, dia cukup takut. Orang lain semua takut dengan dia. Dia cukup takut dengan ustaz dia. Oh, dahsyat. Ini merendah diri. A1 ni. Ni. Oh, dahsyat. Azan lah. Azan berhenti. Masuk dah. Masuk dah. Berhenti sat. Bagi laluan azan. Macam mana kita nak ikat azam kita jangan tak jadi. Macam mana nak duduk di dalam pelajar tahfiz, nak jadi orang yang bekerja, nak jadi seorang ibu yang membina keluarga, anak nak menghasilkan anak-anak yang elok. Macam mana nak ikat azam tu supaya jangan pergi jauh sangat, jangan rosak. Ada kaedah dia Allah sebut melalui kisah-kisah. Ada setengah orang dia gelak kat kita kalau kita suka cerita kisah. Dia kata, asyik duk cerita kisah aja ni, semua suka penglipur lara. Dia suka kata lagu tu. Kita kata hampa teruk tak mengaji Quran. Ayat Quran jelas tu. Baca sikit. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah sebut dalam Quran. Ceritakan kisah kepada orang. Kerana kisah ini dia akan mengembangkan minda orang jadi pandai. Allah sebut dalam Quran. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Betul ke saya baca ayat Quran? Nampak macam tak setuju ya? Kan saya baca Bible. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan, kisahkan kepada orang tentang kisah-kisah hebat ni. Kerana dia akan mengembangkan minda kita. Bagi orang berfikir jadi hebat. Ni. Bukan saja-saja. Quran yang suruh. Betul? Alhamdulillah. Daripada kisah yang kita dah ambil. Pertama tadi kita beritahu. Nak jadi orang yang bagus. Sebelum nak pergi azam. Diri kita, jaga diri kita. Kalau kita tak jaga diri kita, kita pita mana pun kita jadi tak berguna. Sebab asyik tengok orang ni buat salah, orang ni buat salah, rumah orang ni tak betul, rumah orang ni tak betul, sampai sudah kita tak betul. Jadi dengan semangat aku main nak jadi orang bagus, nak perbetul diri aku, maka kita pun ambil kisah yang pertama, pengajaran dulu. Siapa dia? Orang yang ada azam yang tinggi, contoh paling dekat dengan kita, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Boleh tak cerita Imam Syafi'i? Boleh. Tapi cerita tu semua dah famous. Saya cerita yang jarang-jarang orang dengar lah. Macam mana azam kuat sangat Sultan Muhammad Al-Fatih? Apa Sultan Muhammad Al-Fatih buat yang menggambarkan azam dia kuat sangat nak buka kota Konstantinopel? Dah berjaya pun. Macam mana dia buat tentera-tentera dia? Begini, tengok elok-elok. Tengok elok-elok. Lepas buka kota Konstantinopel,
Ada satu gereja nama Hagia Sophia. Gereja ni cantik. Hagia Sophia ni cantik. Saya baru balik je Ustaz. Saya pergi sana 10 hari. Saya pergi ziarah. Saya pergi ke tepi, ke tempat yang tak jumpa orang Melayu. Saya pergi dekat satu perkampungan Rize. Saya naik ke Tribe Zone. Saya masuk ke Sofron Bolu. Saya berjalan terus. Saya pergi ke Uzunggul. Saya masuk terus pergi ke, baru sampai ke Istanbul. Wah, kawasan dia cantik. Tengok. Saya pergi ke masjid anak Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Biyajid. Tapi saya ada kenal satu orang kat Malaysia. Nama dia dekat macam tu. Don Daniel Don Biyajid ke apa namanya. Ada seorang. Saya tak tahu lah. Dia kata terror ke dia tu. Saya pun tak tahu lah. Anak Sultan Muhammad Al-Fatih namanya Sultan Biyajid II. Sebab Tok Wan ni ada seorang nama Biyajid juga. Bayazid. Dia panggil Bayazid. Kita panggil Biyajid. Macam ni lah. Juraij. Biasa dengar Sultan Juraij. Juraij satu sebutan. Juraij satu lagi sebutan. Zuraiq. Nampak dia sebut beza. Arwah Datuk Arunin sebut yang tu. Dia arwah Tuanku masa cerita pasal Juraij kat kami, dia sebut begitu. Pada kisah Juraij, arwah Tuanku buat begitu, lepas tu Tuanku kata. Atau orang sebut juga Zuraiq. Dia sebut begitu. Ada Z dengan J tu sekali. So kalau Bayazid, Biyajid dia jadi macam tu. Dua. Ui, dia punya masjid dia saja. Masjid dia dekat kawasan gunung. Anytime boleh berlaku gempa bumi. Nak masuk masjid dia, ada, ni masjid ni lama ni, ratus tahun lah. Dia ada, apa panggil? Gempa bumi punya indikator. OSH, dia ada Occupational Safety and Health. Kita ambil wudu, tangan kita basah. Kita nak masuk pintu utama masjid dia ada satu silinder buat daripada marmar. Dia punya dinding putih macam ni. Dia punya tiang dua yang safety tu warna hijau. Hijau gelap. Jadi bila kita nak masuk, Tok Imam lah selalu main awal, Tok Bilal nak azan. So bila bangun pagi tu bangun. Ni dulu punya cerita lah. Hebat tak hebat? Allah bagi terbuka pintu hati minda boleh fikir. Dia panggil istilah dia futuhat. Kerana mereka banyak zikir. Mereka ada tarikat. Allah buka pintu hati mereka. Mereka tahu nak cipta ciptaan yang luar biasa. Jadi Tok Bilal bila nak masuk azan, bangun pagi-pagi, tak tahu ada gempa bumi ke selamat tak selamat. Jadi Tok Bilal akan masuk ambil uduk. Dah ambil uduk nak masuk ke masjid, tangan dia basah. Dia pegang marmar bulat tu, dia boleh pusing. Brum, brum, brum. Kalau dia pegang boleh pusing, selamat masuk dalam masjid. Kalau dia pegang tak boleh pusing, jangan masuk. Masjid boleh runtuh anytime. Asyik. Luar biasa. Ratusan tahun dulu. Hampa mana nak ni? Hampa celik-celik on switch lampu semua menyalah. Anak-anak ni hari ni, anak-anak ni tak apa, tak salah benda tu. Tapi nak bagi tahu, hampa jaga-jaga buka mata. Kipas tak ada. Pak tekan switch. Mana nak ada zaman kipas dulu tu? Kipas ni, enjin ni bukan boleh tahan lama. Mai sekali lagi mula dia buat lagu tu. Lama-lama lenguh. Ni kipas ni boleh. Orang selalu cerita pasal televisyen. Anak-anak ni balik rumah nanti semua, balik asrama ke apa. Jom tengok televisyen. Duduk tang sini. Ambil remote control. TV menyala. Masa zaman, jangan kata zaman Sultan Muhammad Fatih tu lama sangat tu. Zaman pakcik saja pun dah TV nak, kalau nak on, kena pergi dekat TV tu, tarik dia punya butang dia tu. Buka begitu. Baru dia menyala. Tu pun tengok keadaan. Ada hari ada gambar, ada hari tak ada gambar. Kalau tak ada gambar buat apa? Penampak sekali dia. Betul? TV tu betul Ustaz? Ustaz mungkin mewah sikit lah Ustaz. Tok Imam sama kita mewah. Dia tak menyala tangan ni. Bam sekali lagu tu keluar gambar. Sebab tu orang buat perumpamaan. Orang buat perumpamaan. Tengok sini. Anak-anak. Sebab tu ibu-ibu ni orang buat perumpamaan. Dia kata apa? Setengah orang macam TV lama. Dia kena penyepak sekali baru dia sedap. Ada setengah orang dia kata tu. Ustaz duk cakap mengapai semua, dia tak faham. Dia kena sepak sekali baru dia sedap. Dia macam TV lama. Nak bagi lagu tu. Ni dahsyat. Baik.
Macam mana Sultan Muhammad Fatih buat persiapan dekat tentera dia? Jadi bila mereka nak jadi imam dekat Masjid Hagia Sophia, kan tentera 100,000, siapa yang layak jadi imam? Orang kena beratok lah bagi. Sultan Muhammad Al-Fatih ambil senarai soalan, bagi kat menteri dia. Menteri dia pegang soalan. So Sultan Muhammad Al-Fatih, Perdana Menteri dia, yarhamkallah, tu semua tentera 100,000. Ni nak pilih seorang imam. Seorang ya, imam. Soalan yang pertama. Siapa boleh jadi imam? Berdiri. Siapa tak boleh jadi imam? Duduk. Sukacita dimaklumkan, semua 150,000 berdiri. Yarhamkallah. Tak ada siapa duduk. Makna apa? Semua tutup imam belakang. Kita tak ada apa Quran ni pun. Cuba kalau tak ada orang tolak kita. Bersilat ke? Jangan. Aku tolak orang tak lagi. Nak minta maaf. Saya pun belajar tahfiz. Saya tahulah. Saya pun pakai macam apa. Cuma hampa lawa lah. Comel lah. Kami kampung. Ini bawah Tuanku Sultan. Saya Pulau Pinang tak ada Sultan. TYT. Soalan kedua. Perdana Menteri tanya. Ni 150 boleh berdiri. Semua boleh jadi imam. Soalan kedua. Siapa tak tinggal semayang fardu 5 waktu hari ni? Hak perang tadi tu? Berdiri. Yang ada tinggal, duduk. 150,000 berdiri. Tara perang lagu tu semayang tak tinggal. Kita berperang-perang tak tinggal. Tinggal semayang. Mereka waktu perang tak tinggal semayang. Kita, berperang nak suruh semayang. Punya susah. Memang tak masuk kategori dah ni. Kita ni tak masuk dah kategori. Bila tengok semua pakat berdiri, soalan jadi koi susah. Soalan ketiga. Siapa dari akil baligh? Maknanya daripada umur 13 tahun. Daripada umur 13 tahun. Silat-silat geng-geng mereka kan geng-geng badan hagam besar. Umur 10 tahun dah balik apa masa zaman tu kan. Maknanya daripada umur 10 tahun, daripada 13 tahun, sampai kepada hari kejadian tu, ada yang 40 tahun. Macam Sultan Muhammad Al-Fatih, 21 tahun. So kalau 13 tahun sampai 21, 8 tahun. Tu soalan tu. Soalan dia apa? Dari akil baligh sampai kepada hari ni, siapa yang tak pernah tinggal semayang 5 waktu berdiri? Siapa yang tinggal semayang 5 waktu duduk? 150 orang semua berdiri. Tu dia. Tu kata azam. Maknanya apa? Hampa bagi ke aku 8 tahun pun aku tak akan tinggal semayang. Kita. Bukan 8 tahun. Baru balik rumah 5 minit. Lena tak bangun dah. Kacau. Lepas tu sembang. Ya Allah, saya nak masuk syurga jiran dengan Rasulullah. Ya Allah. Malaikat. Malaikat. Tu 150 takkanlah semua jadi imam sampai jadi makmum. Soalan keempat lagi susah. Siapa daripada akil baligh sampai kepada hari kejadian? Ingat, ada yang umur dia 20 tahun, ada umur 40 tahun, 30 tahun. Maknanya jarak umur 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Umur tu 20 tahun tu, umur jarak dia daripada soalan dia tanya akil baligh sampai hari tu. Ditanya apa? Siapa yang dari akil baligh sampai hari pembukaan kota Konstantinopel tidak tinggal semayang berjemaah berdiri, yang tinggal duduk? 150,000 semua berdiri. Itu dia. Ini kata azam. Ini baru azam. Pasal itu dia boleh buka kota Konstantinopel. Pasal itu dia boleh kata dekat dia punya tentera apa? Ni malam ni kita angkat kapal. Tentera dia tak ada seorang pun kata, Ustaz boleh buat lain tak? Asal macam tak boleh lah. Malam ni kita angkat kapal naik bukit.
Tak ada siapa kata, "Ui, kapai kat laut kot bos, bukan naik atas bukit." Tak ada siapa kata. Dia kata kat mereka, "Malam ni kita angkat kapai." Mereka semua kata, "Baik, angkat." Angkat terus. Tak tunggu, 6 jam settle. Jangan buat pasal geng-geng ni. Saya baca tu rasa macam nak tutup. Pasal tak tahan tengok macam ni. Awal aku teruk sangat ni. Lagi baca lagi rasa tak berguna. Lagi baca lagi rasa tak berguna. Bukan baca, pergi tengok tu. Pergi tengok tu duduk menung. Kami duduk dekat Masjid Sultan Biajid tu. Kami lari awal. Kami pergi awal. Sebelum subuh kami pergi dah. Kami duduk atas bukit. Turun naik teksi. Turun. Baik. Duduk bawah. Daripada subuh pukul 5 sampai pukul 7.30 pagi. Duduk petang tu. Duduk dengar. Duduk tengok cerita. Duduk baca. Duduk dengar cerita ni. Dia punya orang-orang lama yang duduk kat masjid tu duduk cerita dekat kami. Kami duduk dengar cerita satu. Antara benda yang tarik perhatian saya dekat masjid tu, Ustaz, Quran Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ada simpan dalam masjid tu. Alamak. Kita orang Quran, dengar Quran para sahabat ada dalam tu. Rasa nak pegang cium, tapi tak boleh. Dia tak bagi tunjuk. Dia amanah. Dia bagi tahu aja, tapi dia kata, "Saya minta maaf, tak boleh tunjuk. Ni bukan benda yang saya boleh tunjuk. Saya bagi tahu ni pun rasa bersalah." Dia kata begitu. Dahsyat betul lah geng-geng ni. Soalan yang kelima. Lagi teruk. Hak tadi tu teruk dah. Ni lagi teruk. Apa dia? Siapa daripada akil baligh sampai hari kejadian yang tak tinggal semayang tahajud berdiri, yang tinggal semayang tahajud duduk, 80,000 berdiri, 70,000 duduk. Tu bang, 80,000 bang. Maknanya apa? Dalam Istanbul ketika itu 80,000 orang confirm semayang tahajud tiap malam. Gila. Kita 80 orang confirm tak semayang. Memang tak jadi. Memang tak jadi. Jangan buat pasal. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, anak-anak tahfiz, yang ni azam. Yang ni azam. Belum lagi saya cerita orang yang Allah iktiraf azam. Siapa dia? Allah sebut dalam Quran, auzubillah. Habis dah masa. Habis dah, tak apalah. Belajar sangat dah ni. Saya biasa sampai 9 ya. 9:05 tak jadi dah. Ceramah pun tak pandai dah. Gagap dah ni. Siapa? Saya bagi tahu sikit je. Lepas tu saya bagi tahu 2 benda penting lah. Tengok elok-elok. Masa tak banyak, habis. Allah sebut dalam Quran, Allah gelarkan mereka kumpulan yang hebat berazam. Sultan Muhammad Fatih ikut mereka. Lepas tu jadi terror. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti Rasul ulul azmi. Siapa dia? Rasul ulul azmi. Rasul yang paling kuat keazaman mereka. 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ini dia. Nabi Yunus, minta maaf, bukan beza untuk bergaduh atau menghina, tidak. Kita masih pegang juzuk 3. Kepala juzuk 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu pegangan kita. Apa dia? Itu syok dengan budak tahfiz. Mengulang syok. Dia ajar. Tilkar rusul. Setengah rasul-rasul ni kami muliakan mereka. So kita cerita tajuk kemuliaan. Boleh faham? Bukan menghina Nabi. Sebab ujung juzuk 1. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Okey, Allah apa kata? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jangan bezakan antara nabi aku. Kita tak beza yang tu. Kita nak cerita kemuliaan juzuk 3 tadi. Boleh faham? Tengok elok-elok. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, umur dia tak lama. Nabi Yunus dalam 100 lebih tu kot, 60, 70, 100 lebih kurang Nabi Yunus. Nabi Yunus yang boleh pi merajuk tu, terjun dalam laut, ikan poh makan, simpan dalam perut tu. Sebab apa? Ibu, Nabi Yunus bercakap dengan umat dia 30 tahun. Had masuk Islam 2 orang. Lah. 30 tahun bercakap 2 orang masuk Islam. Kalau kita pun fed up. Dia panggil istilah hari ni koyak. Lah, satgi ceramah kawan ni lena, kawan ni tak dengar. Kawan ni tak dengar, kawan ni lena. Duduk main dua tu Dua-dua tak main, tak ada. Cakap seorang-seorang. 30 tahun ajak orang masuk Islam, 2 orang yang masuk. Koyak, pergi terjun. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah. Hak masuk Islam 90 orang. 80 orang kalau ikut betul-betul lah. 80. Maknanya apa? 10 tahun dakwah seorang masuk Islam. Umur 900 tahun ajak orang ni, bukan orang jahat. Nabi Nuh jahat tak mana? Nabi Nuh mulut doa tak makbul kan? Doa tak makbul apa? Dia angkat tangan, Rabbi la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Banjir satu dunia. Doa tak makbul apa dia? Tapi Allah uji Nabi Nuh. Hang kena dakwah 950 tahun. Yang ikut hang hanya 80 orang saja. Kalau suruh hampa buat lagu tu. Tak ada lah. Esok jumpa kat cokit gila. Mering duk lagu tu ketar. Tapi dia boleh maintain. Tak koyak, tak ada apa. 950 tahun aku buat dakwah kata la ilaha illallah. La ilaha illallah 950 tahun. Hampa main kat aku 80 orang pun tak apa. Aku tetap buat juga. Itu baru orang yang ada azam, power. Rasul ulul azmi. Yang kedua Nabi Ibrahim. Tak apa, habis masalah. Nanti Ustaz ceritalah kat mereka. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Boleh Ustaz no? Nampak macam tak apa nak ambil apa yang saya cakap. Nanti belajar lain lah no. Ini orang yang ada azam. Jadi macam mana cara nak berazam? Nombor 1, mesti kena ada kesungguhan, determination. Nombor 2, mesti kena ubah. Dia panggil rejuvenate. Dalam bahasa Inggeris dia panggil rejuvenate. Kena ubah. Ubah ni dia tak seronok. Ubah tak akan seronok. Dia lah dulu tak baca Quran tiap-tiap hari. Lah ni baca Quran tiap-tiap hari. Kan tak apa nak seronok. Susah. Dulu tak hafal Quran. Dulu tak kena marah sebab tak bangun awal. Tak bangun malam. Tak ada. Boleh lena kat rumah. Lah ni masuk-masuk tahfiz. Mai jadi orang masjid apa semua. Kena hayun lagu tu. Penat. Tapi tengoklah. Hampa akan jadi orang yang hebat. Dia kena ubah. Yang ketiga. Ni paling penting. Dan penutup hari ni punya cerita. Habis iaitu suasana. Abang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Abang, Tafiz, tengok saya ni. Suasana penting. Suatu hari, ada seorang ayah. Sebab bila kita nak berubah, kita kena ada suasana. Kalau tidak, macam mana hadis Nabi Habakak yang bunuh 99 orang tu? Yang dia bunuh 99 orang tu, dia bertanya, Allah terima tak taubat saya? Ini hadis sahih. Saya bunuh dah 99 orang, Allah terima tak taubat saya? Lelaki tu kata, Allah tak terima tak taubat kamu. Dia ambil pedang. Pancunglah kawan ni. Tak mendengar dia cakap. Mati. Orang yang ke-100. Dia bunuh dah 100 orang. Dia pergi jumpa dengan orang alim. Dia tanya,
taubat saya terima tak? Saya dah bunuh orang yang ke-100, baru tadi saya bunuh. Dia kata pasal apa? Allah tak terima. Allah mesti terima dia. Tapi dengan satu syarat. Tak boleh duduk sini. Sebab kamu dah dikenali sebagai pembunuh. Kamu kena pergi berhijrah ke tempat lain. Nampak? Suasana penting. Atau hadis sahih. Elok dia pi. Belum sampai lagi. Dah masuk syurga dah. Pasal apa? Azam kuat. Pindah suasana baru. Betul pelajar-pelajar tahfiz. Dengar sini elok-elok. Saya nak bagi tahu. Saya bukan nak kata, eloklah kamu main kat tahfiz ni, bagus. Dah, saya tak mau kata lagu tu. Saya nak kata, pilih kawan elok-elok. Dia menentukan kamu masa depan sama dia. Kan Nabi ajak dalam hadis, nak tengok masa depan kita, tengok siapa kawan kita. Macam ni cerita dia. Ada seorang budak, bapa dia nak ajak dia tajuk suasana keliling. Bapa dia kata dekat dia, saya tak tahulah kalau anak-anak dekat sini biasa tengok. Tahukah ikan kelisa? Ikan arawana. Ikan kelisa. Lawa, ikan yang cantik. Pakcik dulu belah. Saya dulu belah. Ikan arawana ni dulu saya belah. Tapi saya punya bukan yang high class, dia low class. Saya punya warna hijau. Warna hijau tak terror sangat. Dia punya warna hijau tu tak cantik. Dia kalau nak tahu ikan yang A class punya, A plus punya, dia macam naga. Dia berenang tu color merah. Dia berenang ni color merah. Dia libah ekor dia sekali lagi, keluar color gold. Ini merah. Saya tengok ikan tu besar ni ya. Baby ikan lah besar ni. Ikan arawana tu besar ni ya. Beribu. Besar tu ya. Hari tu yang saya tengok panjang tu, saya tak tahu gambar silap-silap 20,000 bah. Panjang ni. Bonang. Mula dia main depan cermin tu straight. Dia tak kode ekor dia selalu. Dia cruising dia. Lalu tu saya kata lawa ni. Dia buat dia punya sirip dia tu bila dia kode tu. Alamak, Aisyah lawa lah ini. Ni cerita ni pasal ikan ni. Seorang bapa dia ada ikan arawana yang cantik ni, mahal lah harga dia. Dia ni nak ajak anak dia. Anak dia tak tahu. Dia kata kat anak dia, abang, sini. Dia panggil. Ni, ambil ikan ni. Dia buh ikan tu dalam plastik. Pergi tanya pakcik jual ikan kat tepi jalan tu yang duk potong ikan tu, tanya dia nak beli berapa ringgit ikan ni. Anak dia bawa ikan ni pergi tepi tu. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam. Pak Long tu duk potong tu. Potong. Ambil ikan semilang, ambil ikan sepat lah duk potong ikan, ambil ikan tongkoi potong. Budak tu main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni pakcik, ni nak beli ikan ni berapa? Dia pakcik tu ambil. Allah. Hang jual kat aku ikan boleh bukan nak boleh makan. Aku tak ada manfaat kat aku. Hang aku beli RM50 sudah. Dia jual ikan hak makan. Tak ada manfaat. Dia tak mau. Ikan perhiasan buat apa? Budak tu balik abang dia. Pak Long tu nak beli RM50. Pak dia kata, okey tak apa. Hampir tanya tu kedai ikan tu kat sana ada kedai ikan. Hampir tanya dia nak beli berapa. Kedai hak jual ikan dalam akuarium banyak orang. Dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Long. Ya. Ni pak saya ada ikan ni. Tengok nak beli berapa. Hak tokek tu tengok. Ikan ni ada harga ni. Hang nak jual berapa? Ikan ni kalau orang beli, boleh pergi kat RM5,000 ni. Tapi aku buat bisnes, takkan nak jual kat aku RM5,000. RM2,000 sudah lah. Budak tu balik mai abang. Pak ni, kedai tu nak beli RM2,000 lah. Pak dia kata, okey tak apa. Hampir tanya Pak Long tu. Pak Long tu, dia tak boleh tengok ikan. Bukan teliok nak makan. Dia tak boleh tengok ikan. Dia belah ikan banyak. Lawa-lawa. Tapi tanya dia beli berapa. Budak tu pergi. Assalamualaikum. Salam. Pak Long. Ya. Ni. Bapak saya adanya nak beli ikan berapa. Dia pegang-pegang. Dia tuang dalam akuarium dia. Betul ke Pak Hang nak jual ni? Ikan ni ada orang tak jual. Tapi kalau betul Pak Hang nak jual, aku sanggup beli. Berapa pun tak apa. RM5,000, RM10,000 pun aku beli ni. Ikan ni mahal. Budak tu balik ikan tu kat pak dia. Dia kata, apa Pak Long tu nak beli RM10,000. Bapak dia kata kat anak dia, wahai anak aku, ini pengajaran aku untuk hang. Ikan yang sama,
Tapi pasal duduk dengan orang yang berbeza, nilai harga ikan itu akan jatuh. Hang berkawan dengan orang yang dia kawan dengan hang pun tak ada apa, dia pun tak mau fikir pasal hang susah ke sakit pun dia tak ada kira kat hang. Dia tengok hang macam RM50 lah. Bodoh. Ni member-member lagu ni ada. Hang pergi duduk dengan member yang kerja nak ambil manfaat kat hang lah. Dia kira nak untung kat dia ya. Dia kawan dengan hang, janji exam dia dapat nota. Ini jenis kawan-kawan tak guna juga ni. Time exam dia main kat kita. Time tak exam dia belah. Yang ni tak boleh pakai. Dia ni dia sayang kita. Tapi dia nak untung kat dia tu ada. Tapi kalau hang kawan dengan orang yang sayang kat hang, macam Pak Long tadi, dia tengok ikan, dia sayang kat ikan tu. Dia akan menganggap diri hang terlalu berharga. Ni, sebab tu suasana penting untuk bentuk seseorang. Pilih kawan elok-elok, kawan nak murajaah, kawan nak mengulang. Semoga ada kebaikan. Ampun maaf daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.